Baik, sekarang kita bersama dengan bekas jago badminton negara Roslin Hashim untuk berikan ulasan mengenai kekalahan yang dialami oleh Lee Zhejiang. Roslin Hashim, apa khabar? Okey, baik. Baik. Roslin, kekalahan yang saya kira perit untuk Zhejiang. Apa komen Roslin Hashim? Okey, kalau kita lihat sebelum ni dia di terbuka Denmark, dia runners up, and then di terbuka Perancis dia pusingan pertama, dan yang terbaru Australia dia pusingan kedua. Ini satu perkembangan yang agak kurang baiklah untuk beliau sebagai seorang pemain dan juga seorang pemain yang sekarang ni berada di ranking kedua dunia. Kerana agak jauh performan beliau tu jika dibandingkan di terbuka Denmark yang boleh katakan agak baik, runners up, tetapi dua kejohanan yang terakhir itu terbuka Perancis dan juga terbuka Australia. Kedua-dua ni pusingan pertama dengan pusingan kedua. Jadi saya harap Lee Zhejiang dan juga jurulatih beliau ataupun tim beliau boleh melakukan sesuatu yang drastik lah dari segi performa beliau. Bila Roslin cakap macam tu, timbul persoalan macam sebenarnya Zhejiang ni dia ada masalah ke? Masalah peribadi ataupun masalah prestasi, Roslin? Itu sukar untuk saya memperkatakan dengan lebih tepatlah kan, kerana rata-rata memang peminat-peminat ataupun fan dia sendiri pun memberi tumpuan kepada beliau, mengharapkan beliau champion kan. Mungkin ada jugalah tekanan kepada diri dia kan. Bagaimana, kerana beliau pun mungkin dia sendiri mengakui yang dia sekarang berada di kedudukan ranking kedua dunia, dan sudah semestinya tumpuan tu akan lebih kepada beliau. Jadi mungkin ini juga salah satu faktor yang mengganggu permainan ataupun performa beliau. Okey, baik. Macam mana untuk Zhejiang bangkit selepas dia gagal ke World Tour Final bermula 2023 untuk dia buat comeback? Okey, untuk beliau kerana dia kalau kita lihat dia pun target untuk menjadi world number one kan. Sekarang ni dia di landasan yang betul sebenarnya, kerana sudah hampir. Cuma kalau kita lihat dari segi ranking point tu masih lagi jauh dengan Victor Axelsen, tetapi tidak mustahil untuk beliau mengejar. Cuma kalau kita lihat dari segi prestasi dia sekarang ni mungkin agak menyukarkan, sebab kita lihat agak jauh pencapaian beliau dari kejohanan ke kejohanan yang terbaru ataupun back to back punya result tournament. Kemungkinan yang di bawah beliau ni akan dapat memotong beliau, kerana poin di kedudukan yang nombor 3 dunia, nombor 4 tidaklah begitu jauh dengan beliau, berbanding kedudukan poin beliau tu dengan Victor Axelsen tu agak jauh. Jadi ini Lee Zhejiang harus mengekalkan momentum yang lebih konsisten lah dalam setiap kejohanan. Kalau kita lihat macam ini pun salah satu bukan dari sudut diri beliau sendiri. Kalau kita lihat faktor jurulatih beliau, tim beliau juga harus memainkan peranan penting untuk membantu beliau. Kerana kalau kita lihat beliau main single player, jadi dari sudut faktor sparring dia tu siapa? Dan dari segi program latihan jurulatih boleh bagi, tetapi siapakah sparring beliau? Kalau kita lihat ketika beliau bermain di terbuka Denmark, persiapan beliau tu awal pergi sparring dengan Victor Axelsen, Anders Antonsen, Loh Keng Yew. Jadi kita nampak result dia tu macam mana dekat Denmark Open. Tetapi selepas dia balik daripada Perancis, sparring dia di sini. Kemungkinan ini juga salah satu faktor yang tidak memberi keyakinan kepada beliau, tidak memberi kesan kepada beliau dalam latihan untuk beliau mendapatkan title, walaupun kejohanan di Australia ni agak rendah level dia, tetapi seolah-olah dia tak mampu untuk menyaingi pemain-pemain di terbuka Australia. Betul. Bila Roslin cakap macam tu, betul juga Akbar. Ada support daripada tim dan juga sparring yang baik, barulah boleh lebih bagus kan. Baik, terima kasih. Terima kasih Roslin.